Hai korang, hari ini aku nak kongsi sikit pengalaman aku di rumah sewa. Cerita ni berlaku ketika aku menyewa sebuah rumah di Lumut, Perak. Ini merupakan kemasukan pertama aku bekerja sebagai kaki tangan awam. Budak-budak rumah sewa aku ni bukan dari kalangan budak-budak pejabat. Semuanya dari jabatan lain-lain. Ada budak bank, budak insuran, dan budak perumahan, di mana salah satu company perumahan yang terkenal di Lumut, Perak. Rumah sewa tu ada 4 bilik. Aku pilih bilik ketiga, tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Ketika tu sewa bilik cuma Rm250. Masa bulan pertama aku menyewa, tidak apa-apa yang berlaku. Tapi masuk bulan kedua, berlakulah episod aku dikacau, di mana tiap kali aku lelapkan mata, aku akan bermimpi. Mimpi seperti binatang-binatang yang berbisa dan bersaiz besar-besar. Hingga kan satu ketika tu, aku keletihan sebab tidak dapat tidur dengan cukup. Gara-gara kerap terkejut akibat terjaga dari mimpi yang menakutkan. Pada suatu hari, di waktu tengah hari, aku agak penat, jadi aku pun tertidur. Semasa aku mulai lelapkan mata, aku terdengar seumpama ada orang berbual di luar tingkap bilik aku. Tapi perbualan mereka tidak jelas. Dan tiba-tiba terdengar pula ketukan di tingkap bilik aku. Aku coba membuka mata, tapi terasa berat. Badanku pun tak dapat bergerak. Terasa ada benda sedang menghempap tubuhku. Dalam hati, aku beristighfar. Dalam beberapa menit, barulah aku dapat membuka mata. Badan yang terasa berat tadi telah terasa ringan dan boleh bergerak. Aku terus bangun daripada katil dan mengintai keluar dari tingkap. Aku lihat tidak sesiapa pun. Lepas tu, aku keluar pula dari bilik melihat kawan serumah. Tapi tiada siapa di luar. Kebetulan, hari itu hujung minggu. Semua rakan serumah balik kampung masing-masing, kecuali si Su. Su ni adalah budak Pahang. Agak jauh juga kalau dia nak balik setiap minggu dari Lumut. Walaupun tak balik kampung, si Su ni jarang ada di rumah sebab sibuk bekerja. Selepas membuat tinjauan, aku pun masuk semula ke bilikku dan terus kunci pintu bilik dari dalam. Pagi esoknya, seperti biasa, aku keluar dari bilik untuk siapkan sarapan. Sarapan orang bujang, biasalah, roti sardin jam mampu. Aku bawa sarapanku di ruang tamu. Ruang tamu kami ni ada meja makan, jadi aku lepak situ untuk sarapan sambil menonton TV. Dalam setengah jam kemudian, kedengaran Su keluar dari biliknya. Kemudian, kedengaran pula pintu bilik air di ruang dapur ditutup. Dalam 15 menit kemudian, Susuni pun keluar dari bilik air dan terus ke biliknya. Dan dalam beberapa menit, dia keluar semula dari biliknya dan terus ke ruang tamu menuju ke arahku yang kusyuk menonton TV. Tiba-tiba, dia membuka cerita pada aku. Malam semalam, dia diusik. Katanya, ibu jari kakinya digigit dan diisap oleh satu lembaga. Dia coba menjerit, tapi tak keluar suara. Dan aku pun terfikir. Sebelum aku tidur, dalam pukul 10.30 malam, aku terdengar di luar rumah. Pintu digoncang oleh seseorang. Aku ingatkan Su yang baru balik. Tapi beberapa menit kemudian, tak kedengaran pula pintu grill dibuka. Dan tak kedengaran juga pintu biliknya dibuka dan ditutup. Tapi aku abaikan jalah. Sebab masa tu malas nak keluar bilik dan terasa mengantuk sangat. Setelah apa yang diceritakan oleh Su, baru aku faham. Rupanya, apa yang aku dengar semalam tu bukanlah si Su, tapi mungkin makhluk lain. Dan ia mengikut Su masuk ke dalam bilik ketika Su pulang dari luar. Pada hujung minggu seterusnya, aku balik ke kampung dan ke semua budak-budak rumah yang lain pun
balik ke kampung, termasuk Sisu. Kebetulan ayah aku nih seorang yang pandai bab amalan menghalau benda tu. Ketika aku balik ke Lumut, ayah aku turut ikut sekali. Setelah sampai di rumah sewaku, ayah aku melangkah jam masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba dia terhenti di depan pintu. Mulutnya berkumat kamit membaca surah-surah Al-Quran. Selepas itu, ayahku pun terus minta aku segelas air. Aku lihat ayahku membaca beberapa surah dan menghembus ke dalam gelas tu. Lepas tu, dia masuk ke dalam bilikku, merencis seluruh bilik dengan air tersebut. Dan seterusnya ke dalam ruang dapur, ruang tamu, dan sekitar di luar rumah. Malam tu, dalam pukul 12.30 malam, di luar rumah kedengaran bunyi grill digoncang, sliding door diketuk, dan terdengar juga umpama dicakar-cakar. Aku dan beberapa budak rumah, termasuk Su, saling berpelukan sebab sangat takut. 15 menit kemudian, barulah gangguan yang menakutkan tu berhenti. Malam tu, kami berempat tidur dalam satu bilik. Esok paginya tu, aku menelpon ayahku dan menceritakan apa yang berlaku. Ayah aku pun tenangkan aku. Katanya, insya Allah, malam seterusnya tidak akan ada lagi gangguan. Malam seterusnya tu, memang betul apa yang dikatakan ayahku. Kami tidak lagi diganggu sehingga kini. Itulah pengalaman yang tidak akan kulupakan. Kini, aku pun sudah berkawin dan menetap di taman lain. Tapi, bila aku lalu di kawasan rumah sewaku dulu, terkenang semula peristiwa yang menakutkan, yang akan menjadi cerita pada anak cucu cicitku kelak. Mungkin sampai sini saja cerita aku. Sorry kalau tak seram. Sekian.